Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sampai muka surat 109 105. Okey. Yang keberapa? 8. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bi qiraati. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat memilih akan perempuan yang bukan kerabatnya yang hampir, seperti sepupu, tu, 2 pupu, 3 pupu dan sebagainya. Kenapa? Kerana yang demikian itu mengurangkan akan syahwat, yakni tiada sangat ingin akan dia. Kerana sabda Nabi SAW, jangan kamu berkahwin dengan perempuan kerabat yang hampir. Kerabat tu maksudnya yang hampir. Sepupu bermula daripada sepupu. Mak saudara tak boleh, bapa saudara tak boleh, adik-beradik lebih tak boleh. Maka bahawa sesungguhnya anaknya itu dijadikan dhaif tubuhnya. Jadi anak tu nanti bukan semua macam gitu, tapi bila Nabi cakap tu ada berlaku. Jika berlaku, kena sabarlah. Apa dhaif tubuhnya? Tak sempurna. Adalah cacat dan sebagainya. Jadi kita habis membincangkan masalah memilih perempuan untuk dijadikan isteri. Kenapa tak ada bab apakah hukum macam mana pula perempuan nak memilih suami? Ya tak? Ini tak ada tulis semua. Sunat memilih akan perempuan, sunat memilih akan perempuan. Tak ada satu pun sunat memilih akan lelaki. Tak boleh jawab. Jadi murid yang bagus tu dia tak jawab. Itu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki tu memimpin kaum perempuan. Jadi perempuan yang belum pernah menikah, siapa rijal dia? Ayah dia. Kau nak kena nikah ni, sami'na wa ata'na. Mana tengok gambar, mana tengok gambar. Oh, tu berat. Ya tak? Sebab basic ya, secara normal tak ada ayah yang nak nikahkan anak dia dengan penjahat, tak ada. Cuma itu pula apa kita tengok karakter ayah tu apa. Kalau karakter dia agama, dia belajar, dia cari yang agama lah. Kalau karakter tu tak ada agama, sosial, maka dia tak kisah semayang ke tak semayang, betul tak? Jadi perempuan tu, sebab itu perempuan dia kena juga belajar fardu ain. Kenapa? Boleh tak kalau ayah tu menyuruh kepada sesuatu yang nyata bertentangan syarat? Tak boleh. Tapi kalau perempuan tu tak tahu fardu ain, tak tahu halal haram, dia akan ikut. Cuma cara menolak. Cuma cara menolak. Saya ada satu kes, perempuan ni suka berzikir, nak berguru, suami tak bagi. Tu. Saya kata zikir je lah, jangan bagi tahu. Kan? Zikir tu pula dalam hati. Apa masalahnya? Kecuali suami dia tu wali, kasyaf.
Kau zikir ya? Itu masalah. Ya tak? Jadi saya lah pengalaman macam-macam masalah. Bukan kata perempuan je tak betul, lelaki pun sama. Ya tak? Kenapa? Kita ni manusia. Setiap orang ada kelemahan. Jadi jangan fokus pada lemah dia, ambil yang baik daripada dia. Yang lemah daripada dia tu didoakan. Yang nak tengoknya mana kurang kita. Siapa yang bagi tahu kurang kita ni? Kawan-kawan. Namanya dikritik, ditegur. Tu. Yang keduanya, perempuan jika dia dah pernah berkahwin, kemudian berpisah dengan suami secara kematian ataupun bercerai, maka dia panggil independen, parti bebas. Tapi dia boleh mendengar saranan-saranan wali dia tu, boleh. Tapi keputusan dia boleh buat. Dia nak keluar rumah ke, dia nak masuk rumah ke, dia nak pergi Giant ke, dia nak begitu, dia dah tak ada benda tu. Sehinggalah dia ada suami yang baru. Kenapa? Semua tu menjadi tanggungjawab dia. Menjadi tanggungjawab. Ayah dia tak boleh. Kalau ayah dia kata pergi, jangan keluar, dia keluar juga. Tu tak derhaka. Cuma mengikut tu kadang-kadang lebih bagus tengok, kerana pengalaman orang tua. Dan memang zaman kita cerita realiti, nak jumpa ayah carikan jodoh anak ni dah susah. Ya tak? Anak saya yang sulung tu, bila sampai satu umur, saya kata saya bagi dia tempoh setahun. Sebab ni realiti. Takutlah dia ada teman kawan belajar dia yang dia kenal ke apa, semua guru dia. Hampir-hampir nak setahun dah. Kalau tidak, pakai calon saya. Pakai calon saya. Bukan saya mencalonkan diri, saya pakai calon saya untuk jodoh dia tu. Segitu mencalonkan diri, tak payah bagi tahu dia orang. Ya tak? Habis. Guru dia mencadangkan satu nama. Saya kata, siapa bagi nama ni? Guru. Kalau guru ikut. Sebab saya sangat yakin, sekalipun jadi, wa'iyadzubillah lah, sekalipun jadi macam tu, tapi ikut orang alim tu sangat baik. Nikah. Anak 2 lah sekarang. Tu. Tak adalah senang sangat, tapi dia kena harung lah. Ya tak? Kita dulu pun tidak tingkat getah ya tak? Makan apa yang ada je, duduk tingkat 5 flat. Anak pertama tu dah penat-penat, habis kerja pergi ambil orang rumah, ambil pula dekat babysitter pukul 6. Dia bedak cukup-cukup, tanda dia jaga. Dekat Sinci bedaknya tu. Ni ada pengalaman tu ni. Itu marketing dia. Ya tak? Dia bedak cukup-cukup. Naik tingkat 5. Bang, botol susu tertinggal. Siapa nak ambil tu? Satu benda tu tinggal, botol susu, benda penting tak tu. Sekarang anak kita rasalah. Ya tak? Kita tak payah tolong-tolong sangat. Tu. Sebab kita dulu tu memang belajar sendiri. Tu. Tapi kalau zaman sekarang ni, perempuan pertama yang dia kena tengok agama kalau nak menjadi calon dia. Tak ada yang lain. Sebab kalau orang tu faham agama, dia tahu kewajipan nafkah, dia tahu urusan dengan mertua, dia tahu. Dia tahu. Itu je lah perempuan. Perempuan cari satu, dia kena cari lelaki tu seboleh-bolehnya agamanya lebih daripada dia atau setara. Kenapa? Sebab dia perlu memberi ketaatan kepada suami. Bila dia dah sah je, perlu ketaatan tu kepada suami. Suami pula bila dia sah nikah tu, dia tahu kewajipan dia melepaskan perempuan ni daripada api neraka. Tu. Jadi dikata terakhir, sunat memilih perempuan jangan kerabat lah. Tapi kalau dah jodoh juga, terimalah apa keadaan selepasnya. Mudah-mudahan tak terjadi sebagaimana Nabi cakap ni. Tapi bila tak terjadi, bukan maknanya Nabi bohong. Bukan Nabi memberitahu secara umum macam itu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala,
maka inilah segala perkara sifat yang digemarkan di dalam perempuan, yakni inilah segala sifat yang kedelapan perkara yang dipilih di dalam perempuan itu oleh lelaki yang berkehendak berkahwin akan dia. Ni yang nak pilih macam ni orang yang dah faham agama je. Orang yang dah faham agama saja. Kalau belum faham agama, setakat pergi kursus kahwin tu saja, tak lepas. Tak lepas. Tapi apa pun, Imam Ghazali dah cakap pada kitab Minhajul Abidin, manusia ni dia ada beberapa kategori dalam konteks hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang daripada kecil ditatang dengan agama sampai ke mati. Daripada kecil dengan agama boleh jadi ulama, kemudian melahirkan ulama, kemudian meninggal. Dan itu sedikit. Zaman Imam Ghazali dia punya range dia 450 Hijrah sampai 505 Hijrah. Sekarang 1446. Zaman Imam Ghazali dah macam gitu. Yang banyak apa? Yang banyaknya adalah agama sikit-sikit tu, tapi bila dia makin berumur, dia kena spark dengan Allah. Pam, Allah bagi tu. Aku ni macam mana ni semayang, tengok orang semayang seronok, aku macam mana ini. Dia mula risau. Apa Allah bagi selepas tu? Allah bagi dia duduk dalam majlis ilmu walaupun bersandar. Tak apa lah. Saya nak bagi semangat lah. Ya tak? Tu. Ya. Kita kena terima kasih pada Allah tu. Walaupun 10 minit. Man yuridillahu bihi khair faqihu fiddin. Ni Allah dia bagi tanda. Orang-orang yang aku nak bagi kebaikan di dunia dan di akhirat, aku akan letak dia dalam tempat-tempat di mana dia boleh faham agama. Kita sekarang ni, saya daripada Uluyam ke sini, saya habis satu kuliah saya dengar. Dah mudah. Sampai tak tahu nak pilih mana. Tapi saya adalah pilihan saya. Saya pun belajar dengan cara macam gitu. Ya tak? Ketika kita belajar dalam kereta tu, dengan niat belajar tu, mungkin kita tak dapat semua. Mungkin daripada sejam tu, kita dapat satu je. Dan itu ilmu. Maka itu tanda Allah nak bagi kebaikan. Apalagi kita bertalaki ni, mudah-mudahan. Tu. Jadi golongan ni paling ramai kata Imam Ghazali di zaman 450 Hijrah sampai 505 Hijrah tu. Kemudian bila dia rasa-rasa itu, kemudian barulah dia mengenal taubat tu apa. Barulah dia mengenal taubat tu apa. Dia kalau menasihatkan orang, kata Imam Ghazali, kalau orang tu dah mula-mula berjinak lah, ada tanda-tanda pergi majlis bercakap pun, ya Allah, aku macam mana, aku dulu begini, kau jaga, kau mati aku tak tahulah. Jangan nasihat macam itu. Bagi dia semangat. Tak apa, ada orang kita cerita dah bunuh 100 orang pun, tapi Allah ampunkan dia, cerita macam itu. Tapi kalau jenis memang keras kepala ni, kita cerita bab neraka tu, bab azab, cerita-cerita azab, supaya dapat melembutkan hati dia. Jangan tersalah nasihat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka inilah segala sifat yang digemarkan dalam perempuan, yakni inilah segala sifat yang ke-8 perkara yang dipilih di dalam perempuan itu oleh lelaki yang berkehendak berkahwin akan dia. Lagi ayah-ayah sekarang, bila dia nak jodohkan anak dia, dia kena tu lah. Dan wajib pula atas wali perempuan. Kenapa dia sebut wali tu, diumumkan, tak sebut ayah, sebab mungkin ayah dah meninggal. Maka wali seterusnya tu siapa? Bahawa memeliharakan dan memilih akan lelaki yang dikehendak disuamikan dengan perempuan itu. Apa yang wajib tu? Yang bersifat dengan sifat yang tersebut itu. Dia kata wajib. Jadi kewajipan membuat keputusan tu diletakkan kepada wali.
Dan melihat wali itu akan segala sifat yang tersebut itu bagi anaknya yang perempuan itu. Dia kata macam gini, memang kita nak tu soleh, anak kita tu solehah dulu. Anak kita tu solehah dulu. Dan bagi saudaranya yang perempuan, maka jangan dipersuamikan akan dia daripada seorang lelaki yang jahat. Jahat apa? Jahat perangainya atau jahat rupanya. Kenapa? Jahat rupa ni macam mana? Mungkin tak tahu, saya nak cakap pun takut. Jahat rupa ni atau do'if agamanya. Jahat rupa ni sekarang ni kata perempuan lah. Tu biar tak handsome asal kaya. Betul. Kalau tidak yang tua-tua kaya tu macam mana nikah yang muda-muda tu, walaupun jahat rupanya tapi harta dia ada. Tu saya pun tak tahu macam mana nak huraikannya. Atau do'if agamanya, atau singkat ia daripada mendirikan dengan baik perempuan itu. Dia benda ni, lelaki ni, bila interview, bila dia datang meminang, siapa imam surau dekat kau tu? Kita dah tahu lah tu. Tak ambil berat. Maknanya dia tak rapat lah dengan masjid tu. Abang tahu surau imamnya siapa? Tahu. Kenapa? Sekarang dah tulis. Terpampang dekat ahli jawatan kuasa apa semua tu. Itu dia punya trik. Puapa nak datang. Okey, datang Zuhur berapa? 1.15. Contoh 1.15. Datang 12.45, jangan lambat. Kenapa? Lepas bagi minum air, tengok suruh dia jadi imam Zuhur. Itu cara dia. Jangan bakal pak mentua tu tak semayang pula. Sebab kalau memang tak faham agama, dia tak akan buat. Dia tak ada lah fikir ni, tak ada. Dia tak akan fikir. Ni kita cerita orang yang tahu kewajipan dia untuk menjodohkan anak dia, apa perkara yang dia patut buat. Pertama, dia tahu anak dia ni akan berkahwin. Satu, apa dia buat? Dia siapkan fardu ain. Dia ajar anak dia baca Quran. Anak saya sekarang yang nombor 4, sekarang di Surabaya. Hari Jumaat ni insya-Allah saya pergi ziarah dia. Nangis, nak balik, nak rumah 18. Boleh balik, ayah nikahkan kau. Tu tak jadi. Sebab umur dah sampai. Umur dah sampai. Boleh balik dengan syarat berjanji, kau kena terima, kau akan dijodohkan. Tak nak stay. Duduk, risau 2 tahun. Kenapa? Saya kena siapkan agama dia tu. Saya nak ajar dia, tak erti. Tak masuk, saya rasa. Tak masuk ke kolbu dia tu, tak masuk. Tu. Sebab terlampau rapat. Cukup ayah. Ada satu kakak tu, dia ajar anak dia mengaji. Bila anak dia berhenti nak tutup tu, terus bangun. Dia kata, lain kali kalau dah nak berhenti mengaji, sadaqallahul azim dulu. Besok dia baca sikit terus sadaqallahul azim. Punya cerdik pun tak. Terpaksa disyarahkan semula. Jadi saya buat contoh saya sebab ini yang berlaku sekarang. Saya kena buat benda ni. Saya kena pastikan bukanlah alim sangat, bacaan Quran dia itu sah semayangnya, alhamdulillah. Itu tanggungjawab ayah. Kemudian hukum-hukum fiqh yang berkaitan tu sah ibadat dia. Tahulah halal haram tu apa. Adab tu dia tahu. Maka kita dah serah pada guru. Ketika saya nak tinggalkan dia bulan lepas, dia dah menangis-nangis, saya tak menangis. Tu Habib tu kata, dia kata entah hebat. Sebab biasa je, tak menangis pun. Tahan Bib, bukannya tak menangis ni, tahan. Sebab dia rapat sangat dengan saya. Tu. Tapi saya tak nangis lah. Saya tak nak jatuhkan semangat dia. Kalau dua-dua menangis, naik ke kapal terbang balik semula dua-dua tu. Ni cerita pengalaman. Tapi satu kata-kata Habib tu yang saya senang hati. Dan itulah seorang guru. Anak entah anak-anak. Selesai.
Dia kata anak kamu tu anak saya. Apa? Anak murid. Lepas. Saya dah lepaskan dia tu. Habis. Jadi ingat, siapa yang ada anak perempuan dia pasti nak berkahwin. Maka selama dia belum berkahwin, tanggungjawab ayah memastikan agamanya. InsyaAllah, jika kita dah bagi agama pada anak kita tu, boleh jadi kita tak dapat nikahkan dia dengan wali Allah, tapi orang ni bertanggungjawab atas agamanya. Senanglah. Seorang perempuan yang sami'na wa ata'na dengan suami, dia tu jadi perempuan yang solehah, suaminya beruntung, ayah perempuan ni diampunkan dosanya. Diampunkan dosanya. Kita hidup ni bukan atas kapet merah macam gini, bukan. Kita hidup ni penuh dengan ujian, nak kena ingat tu. Diuji dengan anak, diuji dengan suami, diuji dengan jiran. Itu kenapa Allah nak memberi pahala sabar. Sabar tu wajib. Kalau tak sabar, setiap kali tak sabar itu berdosa. Semua kita ada masalah, saya yakin sangat. Tak? Betul. Jadi sabar. Sabar dengan keadaan suami, sabar dengan keadaan isteri. Cuma memang ada batasan syarak. Syarak tu dibagi. Kalau macam gini, kau buat macam gini. Itu bukan berarti tak sabar, kita mematuhi syariat. Jadi nak kena bezakan tu lah. Maka jangan dipersuamikan akan dia dengan seorang lelaki yang jahat perangainya, atau jahat rupanya, atau dhaif agamanya, atau singkat ia daripada mendirikan dengan hak perempuan. Kerja tak ada langsung, kan? Betul tawakal, tapi dia sehat, dia perlu ada sumber pendapatan untuk menikah dengan seorang perempuan. Saya ada satu kawan daripada Azhar dulu, zaman saya, ini cerita 15 tahun, 20 tahun lepas. Dia alim. Bila alim tu, dia mengajar pun tak nak. Alim tapi mengajar pun tak nak. Saya aturkan kuliah untuk dia supaya aktif. Ilmu dia tu hebat, tak nak. Tu datang tak datang, jadi orang pun tak nak lah. Tapi isteri dia pegawai besar Petronas, punya soleh. Isteri dia tu time gaji je masuk dalam bank, dalam akaun bank, kad tu dibagi kepada suami. Kalau saya gaji bukan sikit-sikit tu, 20-30 ribu. Dia kata abang uruskan dia. Sesolehah itu. Tapi akhirnya rosak rumah tangganya, sayang sendiri. Kenapa saya pun tak tahu. Kenapa? Itulah fungsi lelaki tu tak berlaku. Kecuali dia tiba-tiba sakit, dulu dia bekerja, itu cerita lain. Dia dalam keadaan dia sehat-sehat, dia kena cari pekerjaan macam mana pun. Sebab nanti dia akan mengganggu kerukunan dalam rumah tangga tu. Sedangkan sama-sama bekerja pun, isteri lebih tinggi pangkat pun dah masalah pula. Apalagi yang tak ada kerja. Tu jangan. Sebab tu dia kata jangan kahwinkan dengan yang singkat ia lelaki tadi tu, daripada mendirikan hak perempuan zahir dan batin, dan atau ada ia tiada sebangsa dengan perempuan itu di dalam nasabnya. Melayu kahwin dengan Melayu, bila Melayu kahwin dengan Jepun tidak haram, tapi tentu ada technical problem tu banyak. Cuma technical problem tu dia boleh diatasi dengan satu cara je. Dua-dua faham agama dan beramal dengan agama. Kenapa? Sebab Rasulullah menyatukan bangsa Arab tu dengan agama. Bukan dengan parti, dengan agama. Dan Islam tu bersatu di seluruh dunia dengan agama. Orang kafir terkejut tengok. Satu cerita, dia kata, dia cakap kawan kafir tu, kau boleh kumpulkan manusia ni dalam keadaan tersusun berapa lama? Dia kata nak panggil dengan hela dengan apa lama. Dia kata kami tak. Lepas tu dia ajak pergi dekat tu, daripada puncak bukit ke mana, tengok dekat tempat
Kaabah tu, bila iqamah je semua tegak. Lepas dia terpegun. Itu apa namanya? Agama yang menyatukan. Agama yang menyatukan. Al-Islamu ya'lu wa la yul'ala. Jadi apa pun permasalahan, kewangan, masalah, carilah jalan agama. Cari jalan, jangan cari yang lain. Dan jangan kahwin sebangsa. Jangan kahwin yang berbeza bangsa sebab banyak masalah. Kecuali dua-dua tu memang ahli agama dan beramal dengan agama tu, mereka akan bersatu juga. Tapi kalau agama lepas tak lepas, itu susah. Sabda Nabi SAW bermula mengkahwinkan perempuan itu, iaitu seperti dijadikan akan dia hamba. Seperti, bukan hamba. Maka hendaklah memilih seorang lelaki kamu ke mana memindahkan akan anak perempuannya atau saudaranya. Ibarat dia kata, bila perempuan ni dah menikah, putus semuanya. Sebab perempuan harus memberi tumpuan kepada suami dia. Maka hendaklah kamu perhatikan pada siapa kamu nak serahkan anak kamu ni. Maknanya Islam dia ajar kita ambil langkah-langkah paling awal. Langkah paling awal kalau kita cerita perempuan, anak perempuan ni disolehahkan. Disolehahkan. Kemudian Allah tu adil. Kebiasaannya Allah bagi yang setara. Yang ni kita tak nampak, ini kebatinan. Dia panggil rohani. Ini orang-orang soleh, orang-orang ahli kasyaf dia nampak. Tak? Sebab kita tak boleh ukur. Kita tengok, saya pakai jubah, pakai kopiah, pakai seluar jin, tak koyak tu, tak koyak okey. Dia ada pakai lagi koyak-koyak pula. Apa kerja dia suka koyakkan seluar? Mahal pula tu. Dia tu RZ 130,000. Wish. Macam itu. Tapi kita tahu tak siapa yang paling dekat dengan Allah? Tak tahu. Tak tahu. Dia tak di-verifiedkan dengan pakaian. Dia di-verifiedkan dengan qalbu. Sebab tu jangan pandang rendah pada sesiapa pun. Tak. Tapi ni sebab kita kahwin ni cerita syariat. Kita carilah jalan. Datang 12.45. Dia datang 12.45, tepat dia datang 12.45, dihidangkan air, kita bajet satu suku, dengar pula azan dekat masjid. Dah azan lah, mari kita sembahyang. Tu. Saya dah ada wuduk ni. Alhamdulillah. Ya ke? Jangan gitu. Percaya je dulu. Tak. Tu bentang sejadah, tolong jadi imam. Nak sedap lagi sembahyang maghrib. Tak. Dengar suara dia macam mana. Kita bukan nak cari kelemahan. Kita nak tahu je. Kalau kita tengok banyak benda dah okey. Tinggal kau pergi mengaji kejap. Fatihah kau. Kita bantulah benda tu. Kita bantu. Bukan kata cek tiba-tiba reject betul. Tak semestinya macam itu juga. Tapi sebelum nak buat macam itu, cek anak kita dulu. Anak perempuan yang kita nak nikahkan dengan seorang lelaki tu. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa mempersuamikan anaknya yang perempuan dan saudaranya yang perempuan dengan orang yang fasik, maka sesungguhnya telah memutuskan ia akan rahimnya, yakni memutuskan ia akan kerabatnya, dan haramlah atas barang siapa yang memutuskan ia akan rahimnya dengan sengaja. Sebab tu saya kata tadi, ini kita cerita ni orang dah faham agama, dia terpesona dengan benda lain, padahal lelaki tu tak ada agama, maksud dia tak faham agama, tapi kerana popular dan sebagainya gitu, maka dia tu boleh sampai ke, dia panggil seperti telah memutuskan rahimnya. Kenapa? Bila perempuan yang menikah dengan yang tadi tu, dia dah tak ada kuasa, putus. Tak ada kuasa, memang tak ada kuasa. Maka takutnya berdosanya kat situ. Sebab apa? Islam dah ajar kena tengok agamanya. Kena tengok agamanya.
Dan telah berkata oleh seorang lelaki bagi Hasan Al-Basri, telah meminangkan anaknya yang perempuan oleh beberapa jamaah, maka daripada siapa aku bersuami akan dia? Orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Bila kalau kita ada guru, kalau kita ada guru rohani, ada mursyid, itu senang. Ni ada orang nak minang anak saya, tuan tengok. Dia bagi tahu lah. Maka jawabnya, bersuamikan olehmu dengan lelaki yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata bahawa sesungguhnya jika ia kasih akan dia, nescaya memuliakan ia akan dia, dan jika benci ia akan dia, nescaya tiada mengenal suatu kejahatan akan dia. Antara orang ciri-ciri bertakwa dalam konteks rumah tangga, jika isteri itu memberi kasih sayang, maknanya baiklah perempuan tu, maka suami ni akan memuliakan dia. Tapi jika benci akan dia, suami ni benci pula dekat isteri ni, maka tiada mengenakan akan kejahatan akan dia. Dia cuma pergi berbincang, nampak gaya kita tak boleh, dia pergi mahkamah, filekan apa semua, dia buat elok macam itu. Kemudian kalau ada anak lepas bercerai tu, dia tahu kedua-dua pihak tu ada hak. Maknya berhak kepada anaknya, ayahnya berhak pula. Jadi benda tu langsung tak jadi isu. Tapi kalau sampai dia benci isteri dia tu, dia taekwondonya isteri dia tu, jenis-jenis itu, kata jangan nikahkan dengan anak kau. Nak tahu daripada mana ni? Daripada kawan-kawan dia. Sekarang senang. Kenapa? Orang gila Facebook, TikTok, Instagram. Tak? Jadi boleh tengok kat situ. Tapi jangan hukum. Habis. Ini suatu tambih pada menyatakan kismun, giliran. Nak belajar ke tak giliran? Semuanya satu je. Tak. Belajar je lah. Jadi pengetahuan am. Tu. Ustaz jangan ajar, Ustaz. Jangan ajar, Ustaz. Yang pandai susah saya. Peringat, benda penting. Please take note. Tu. Important. Itulah lebih luas itu. Asap. Apa asap? As soon as possible. Gila lebih kurang gitulah bang. Tu. Apabila ada bagi seorang lelaki dan isterinya atau lebih, ada bagi seorang lelaki itu dua isterinya atau lebih, maka wajiblah atasnya lelaki menyamakan bermalam antara segala isterinya. Elok tak belajar ni? Jadi kita tahu sanggup tak? Tak. Nafsu kata sanggup, confirm. Jadi saya setuju dengan melihat keadaan semasa, realitinya. Saya sangat setuju. Kalau isteri tak nak sayang, janganlah. Sebabnya kita belum berjaya didik dia. Dia sebenarnya tak menentang Islam, dia menentang tubuh kita tu, perangai. Ya tak? Tu. Kasih sayang memang kita tak boleh break even, nak bagi tak akan dapat sama. Anak dengan anak pun kita dah beza. Bohong siapa kata saya boleh sayang isteri pertama, isteri kedua sama. Itu piramidi je. Ya tak? Tapi dari segi material boleh. Dan itu wajib. Itu wajib. Yang sesuai lah. Wajib atasnya menyamakan bermalam antara segala isterinya, kerana sabda Nabi SAW, barang siapa ada baginya dua isterinya, maka cenderung ia akan segala sesuatu daripada keduanya, tiada kepada yang lain. Dia berat sebelah. Dia cari pasal supaya bergaduh. Deraka aku tak payah balik rumah ni. Dia cari pasal. Allah tahu tu. Apa jadi? Dan satu riwayat lain, padahal ia tiada ia adil, yakni tiada ia menyamakan giliran aturan keduanya itu, nescaya datang pada hari kiamat, padahal salah suatu daripada dua pihak bahunya cenderung, bahunya sangat.
Baunya sengit. Apa masalahnya bau sengit dekat hari kiamat? Tengok Allah tunjuk kat dunia, kita tak hina. Tapi ada orang dia, kecacatan dia tu menyebabkan dia jalan. Dia pada peringkat awal dia malu, tapi bila dia dah kawan-kawan dia, dia punya sekitar dia dah terima, dia jadi okey. Anak saya pun sama. Anak saya dia accident, tangan mana tangan kanan ni lumpuh. Tapi bawa kereta pelesik. Ada lesen dia tu, OKU. Saya kalau nak cepat urusan, saya suruh dia pergi aja, PJ ke apa, sebab dia tak payah beratur. Saya bagi RM10, runner dia panggil. Ada kelebihan juga. Parking kat mana-mana bawa dia senang. Dia OKU, dia dekat tu. Okey. Ni. Jadi pada peringkat awal dia down lah. Saya bagi semangat kat dia. Dia paling tak nak pergi kenuri. Nanti kan dia pakai baju lengan panjang ni, dia gini. Jadi dia makan tangan kiri. Semua orang. Kita memang gitu lah kita. Kalau gini, patut cepat. Itu perangai kita tolong buang. Jadi orang tanya, kau kenapa makan tangan kiri? Dia pun buka tangan dia. Oh, maaf itu. Jadi kita ni suka sangat jadi audit orang. Ni tak. Tu. Itu kita boleh jumpa yang pakai kaki. Sebab anak saya tu masalah dia apa? Tangan ada. Bukan kudung, tangan ada. Jadi dia angkat sini, dia letak sini, makan kenduri gini. Itu maksud. Setiap kali pergi kenduri, dia kena mencarahkan diri dia. Dia tak nak. Tapi lama kelamaan bila dia duduk di kelompok dia punya komuniti tu, dia dah okey. Sekarang dia dekat Kedah jaga jadi warden sekolah agama. Dia susah dia jaga budak. Kau dulu macam tu lah. Senang nak jaga kau sekarang. Macam tu. Jadi betul-betul adil Allah tu. Allah tu betul-betul adil, tidak tersilap sedikit pun. Habis dia kata, jadi malu pada hari kiamat tu. Ada orang ni dia kata dalam Quran. Dia kata, aku dulu dekat dunia ni celik, boleh melihat. Kenapa aku sekarang dibangkit? Qala rabbi lima hasyatani a'ma faqad kuntu basira. Nampak? Kenapa aku dibutakan sekarang, pada dulu aku celik? Kerana dulu kamu waman a'rada an zikri, kamu tak ikut Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang lupa kepada Allah dalam tindak tanduk dia, kehidupan dia akan susah. Kalau dia senang, bahaya. Sebab senang tu nanti dia hanyut. Kalau susah, ada kemungkinan dia cepat patah balik. Kemudian pada hari kiamat, dia akan dibutakan oleh Allah. Bayangkan, dalam keadaan ramai orang tu, mata buta. Apa tak berlanggar-langgar dengan orang tu. Begitu. Dan kalau orang ni, dia yang tidak adil, dia bahu dia sengit. Jadi berapa banyak dosa kita. Tak adil, sengit gini pula, yang ni pula. Jadi macam-macam kelakuan manusia tu pada hari kiamat. Jadi saya mendoakan kita semua ni duduk di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum mati Allah buka kepada kita pintu taubat dan Allah terima taubat kita. Dan saya menyeru kepada kita semua ni, selalu saya cakap, banyakkan selawat di akhir zaman ni. Tuan-tuan jangan mimpi aman lah, tak ada lah. Aman tu bila? Nanti setelah Imam Mahdi. Nabi Isa. Itu aman dunia ketika itu. Ni dalam menunggu menjerat Imam Mahdi ni, penzahiran Imam Mahdi ni, tak ada lah. Tak ada. Tak payah buat apa tu, kat mereka dia buat apa tu, si Facebook punya toke tu, dia ada rumah bawah tanah apa, bunker. Dah tak payah buat bunker je lah. Zikir selawat. Baca Quran hari-hari. Semayang kita jaga, insya-Allah. InsyaAllah. Tak perang dunia ketiga pun kita mati ke? Kan? Jadi jangan harap dunia ni aman ke depan ni. Dia akan bergejolak sebab dah sampai masa. Jadi utamakan, bagi yang tidak ada mursyid, utamakan selawat. Banyakkan selawat. Wallahu a'lam bissawab. Panjang umur, kita jumpa pada kelas yang akan datang, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqqihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa masyayikhina wa muallimina wa zawiyuki alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.